Bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Phua dan bekas Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin telah menarik balik rayuan mereka berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang memerintahkan mereka membayar ganti rugi RM350,000 kepada bekas Setiausaha Agung MCA, Chew Mei Foon. Peguam Shahriz Zan Johar yang mewakili Phua dan Yeo memaklumkan Mahkamah Rayuan bahawa kedua-dua mereka memutuskan untuk menarik balik rayuan berhubung keputusan yang dibuat tahun lepas. Panel rayuan pada mulanya menetapkan hari ini untuk mendengar rayuan mereka. Ketika dihubungi selepas prosiding dalam talian, Shahriz Zan memaklumkan bahawa Mahkamah Rayuan tidak membuat sebarang perintah berhubung kos. Pada 30 November tahun lalu, Hakim Roslan Abu Bakar memutuskan Phua dan Yeo bertanggungjawab memfitnah Chew melalui 3 artikel disiarkan dalam portal berita pada tahun 2017. Dalam artikel didakwa memfitnah berkenaan, Chew didakwa meluluskan penjualan tanah di Selangor di bawah nilai pasaran ketika dia berada dalam jawatan kuasa tanah daerah. Pada tahun 2018, Chew memulakan tindakan sama fitnah ke atas kenyataan Phua dan Yeo, dimuatkan dalam 3 artikel portal berita serta video Facebook yang dibuat antara 14 dan 19 September 2017 yang disifatkannya sebagai dakwaan palsu. Pada masa itu, Yeo adalah arun Damansara utama dan Phua ialah Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara. Kedua-dua mereka dalam sidang media sebelum ini mendakwa Chew sebagai bekas Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara dan sebahagian daripada jawatan kuasa tanah daerah yang diberi kuasa untuk meluluskan urusan tanah di kawasannya telah terlibat dalam pembelian tanah di bawah harga pasaran. Dalam keputusannya, Roslan berkata, Mahkamah mendapati plaintiff tidak pernah menjadi ahli JTK yang meluluskan pemberian hak milik tanah tersebut kepada MCA pada masa itu, iaitu antara 2006 dan 2007. Roslan menegaskan bahawa walaupun kenyataan yang dikeluarkan oleh kedua-dua defendant adalah mengenai kepentingan awam, kenyataan kedua-dua mereka mengandungi unsur-unsur niat jahat kerana ia dibuat secara melulu dan tidak mengambil kira sama ada benar atau palsu tanpa membuat siasatan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran. Roslan memerintahkan Phua dan Yeo membayar ganti rugi masing-masing RM200,000 dan RM150,000 kepada Chew yang termasuk ganti teruk. Hakim mengarahkan kedua-dua defendant membayar faedah tahunan sebanyak 5% ke atas jumlah yang diberikan dari tarikh penghakiman hari ini sehingga tarikh pembayaran penuh. Roslan juga mengarahkan Phua dan Yeo membayar kos secara kolektif RM50,000 kepada plaintiff. Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi, memberi peringatan asap kebakaran hutan dan tanah di negara itu berpotensi tersebar luas. Beliau turut memerintahkan supaya pegawai tertinggi tentera dan polis serta pemerintah daerah mengambil tindakan segera dengan serius mengatasi masalah itu. Katanya memang setiap kebakaran menghasilkan asap yang boleh tersebar secara meluas jika dibawa oleh angin. Setiap titik kebakaran, tidak kira betapa kecilnya, mesti dikawal untuk mengelakkannya daripada merebak. Beliau mengulas mengenai peningkatan pencemaran udara di negara jiran susulan asap kebakaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan Indonesia. Jokowi berkata suhu di negaranya kini lebih panas daripada suhu normal sehingga musim kemarau berlangsung panjang serta berpotensi meningkat dan memperluas titik panas di beberapa wilayah. Beliau bagaimanapun yakin usaha mengawal kebakaran yang sedang dilakukan sekarang lebih baik berbanding kebakaran hutan pada 2015. Katanya kami masih boleh mengawalnya dengan baik di sini. Puncak musim kemarau di Indonesia dijangkakan berlaku bulan ini berikutan peningkatan titik panas dari Ogos dengan beberapa wilayah termasuk Jawa tidak menerima hujan sejak 3 bulan lalu. Malaysia bersedia untuk bekerjasama menangani kebakaran hutan dan tanah yang sedang melanda di beberapa wilayah di Indonesia sekiranya diperlukan menurut Kementerian Luar Indonesia. Tawaran itu terkandung dalam surat rasmi yang dihantar Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmin Ahmad kepada rakan sejawatnya di Indonesia, Siti Nobaya Bakar. Konsulat Malaysia di Pontianak telah menyumbang 6 mesin pam air kepada pemerintah wilayah Kalimantan Barat pada Ogos untuk pencegahan dan pengawalan kebakaran hutan dan tanah. Dalam kenyataan rasmi Isnin lalu, Siti Nobaya menjelaskan aduan Malaysia mengenai jerebuk Indonesia adalah tidak tepat. Susulan kekecohan yang timbul di Dewan Rakyat selepas tidak berpuas hati apabila usul Taufik Johari, Pakatan Harapan Sungai Petani, diluluskan untuk dibahaskan di Kamahas, menyaksikan Awang Solahuddin Hashim, Perikatan Nasional Pendang, diarahkan keluar. Dia diminta meninggalkan persidangan Dewan Rakyat sehingga selepas makan tengah hari pada jam 2.30 petang. Awang menyebut anak bapa selepas Syahidan Kasim mempersoalkan mengapa usul Taufik yang dikemukakan pada Rabu diluluskan sedangkan dia mengemukakan usulnya pada Selasa lalu. Taufik adalah anak kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Usulnya adalah untuk membahaskan isu sebuah kilang beras di Kedah yang disita kerana disyaki menyorok beras putih tempatan seberat 180 tan. Semasa mengumumkan kelulusan usul Taufik, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Alice Lau berkata usul itu telah dibincangkan oleh rakannya, Timbalan Speaker Ramli Muhammad Noor.
Katanya usul itu diterima selepas memenuhi keperluan di bawah peraturan mesyuarat 18-1. Katanya pertama itu adalah perkara tertentu, kepentingan orang ramai dan perkara itu perlu disegerakan. Kedua-dua, Taufik dan RSN Raya kata harapan jurutung. Kemudian menuntut awam menarik balik kenyataannya dengan Taufik turut mempersoalkan apa yang dimaksudkan dengan anak bapa. Konflik kepentingan, jawab awam ringkas yang mencetuskan satu lagi perbalahan. Aplikasi laman sosial TikTok perlu beroperasi mengikut garis panduan dan undang-undang yang proaktif mengekang berita palsu dan fitnah di negara ini. Itu antara penegasan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil kepada pengurusan tertinggi TikTok diketuai Naib Presiden Global TikTok Helena dalam satu pertemuan. Fahmi berkata perbincangan itu diadakan bagi mendapatkan penjelasan berhubung beberapa isu berbangkit susulan peningkatan penyebaran berita palsu di platform media sosial serta operasi TikTok Shop di negara ini. Katanya TikTok juga perlu lebih proaktif mengekang penularan berita palsu dan bahan berbau fitnah yang disebarkan di platform berkenaan termasuk penularan yang bersifat coordinated inauthentic behaviour. Saya terkekang pematuhan TikTok terhadap undang-undang Malaysia masih tidak memuaskan dan hal ini mesti diperbetul segera. Pihak TikTok mengakui terdapat kelemahan dalam respon mereka berikutan ketiadaan wakil di Malaysia pada ketika ini. Dalam pertemuan itu, beliau turut menegaskan agar pengurusan TikTok mencari penyelesaian pada isu pembelian iklan dan sebaran kandungan di platform berkenaan. Katanya ini berikutan aduan daripada gedung-gedung perniagaan, orang awam dan agensi media yang sangat terkesan akibat iklan yang ditempat terus dengan platform media sosial. TikTok telah memberi jaminan akan meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, mereka memberi komitmen mengadakan pertemuan lanjut pada kadar segera untuk menyelesaikan isu-isu ini. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mendakwa penurunan majoriti kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Pelangai disebabkan parti pembangkang melepaskan fitnah kepada calonnya. Mengakui penurunan itu satu yang biasa dalam mana-mana PRK, Ahmad Zaid menyifatkan dalam mana-mana PRK, jika calon diterjah dengan fitnah dan isu, pasti menyebabkan undian mereka terjejas. Justru itu, beliau menyifatkan kemenangan calon BN, Datuk Amiza Abu Adam adalah besar dengan majoriti 2,949. Katanya dalam mana-mana pun PRK, siapapun calon jika diterjah fitnah dan isu, pasti majoriti mereka akan terjejas, tapi kemenangan itu bukan kemenangan yang kecil. Beliau mengulas kemenangan calon BN dengan majoriti yang menurun berbanding PRU15 yang mana calon mereka Datuk Seri Johari Harun memperoleh majoriti 4,048 undi dalam persaingan 4 penjuru. PRK Don Pelangai diadakan susulan kekosongan luar jangka kerusi Don itu selepas Johari meninggal dunia dalam naas pesawat terhempas di Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lalu. Hanya 54 daripada 222 ahli parlimen telah menjalani pemeriksaan kesihatan setakat 2 Oktober lepas. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul berkata, jumlah itu adalah terlalu kecil. Justru beliau mengingatkan semua ahli parlimen yang belum menjalani pemeriksaan kesihatan agar melaksanakannya dengan segera. Katanya untuk maklumat, tarikh akhir untuk pemeriksaan kesihatan ialah pada 31 Oktober ini. Yang berhormat boleh menghubungi Doktor Kesihatan Parlimen Malaysia berkenaan maklumat terperinci mengenai pemeriksaan kesihatan ini. Beliau berkata demikian dalam pemasyuran yang di-Pertua Dewan Rakyat sebelum memulakan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada persidangan Parlimen. Johari berkata ahli parlimen juga boleh melakukan pemeriksaan di mana-mana fasiliti kesihatan. Namun rekod kesihatan itu mesti diserahkan kepada pegawai kesihatan parlimen bagi tujuan dokumentasi. Katanya, saya telah maklumkan yang berhormat boleh melakukan pemeriksaan kesihatan di sini ataupun di mana-mana jua asalkan rekod itu dibawa ke sini. Sekiranya dah buat pemeriksaan di fasiliti kerajaan atau swasta, bawa rekod itu untuk disimpan di parlimen supaya apa-apa terjadi saya dapat bertanggungjawab untuk selamatkan nyawa yang berhormat. September lepas, Johari dilapor berkata, semua ahli parlimen diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan susulan saranan Kementerian Kesihatan supaya pemeriksaan kesihatan secara tetap perlu dibuat terhadap semua ahli parlimen demi memastikan tahap kesihatan mereka berada dalam keadaan baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengadakan perbincangan mengenai perkembangan terkini melibatkan Palestin dan Israel. Anwar memaklumkan perbincangan itu diadakan menerusi perbualan telefon. Katanya kami menyentuh mengenai perkembangan terkini melibatkan Palestin dan Israel. Pertempuran terkini di Palestin yang melibatkan Hamas, pihak berkuasa di Gaza dan rejim Israel sejak 7 Oktober telah mengakibatkan kehilangan ratusan nyawa kedua-dua belah pihak. Kerajaan mengumumkan akan menyalurkan dana RM1 juta serta merta kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang dikendalikan Kementerian Luar susulan konflik keganasan dan pertempuran di semenanjung Gaza ketika ini.
Ekoran keputusan Majlis Agama Islam Selangor menarik balik tauliah sebilangan pendakwa dan juga aktivis politik. Pendakwa bebas seperti Ahmad Dusuki Abdul Rani dan Abdul Khairi Harun telah menuduh MAIS dengan pelbagai tuduhan. Tidakkah ini sama dengan mempersoal bidang kuasa Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah? Bukankah ini bermakna para pendakwa sedemikian mempelekeh kuasa Sultan? Sultan ialah Ketua Agama Islam di negeri Beraja, manakala yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam untuk Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Sultan Sarafuddin juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. MAIS adalah institusi langsung di bawah kuasa Sultan. Ia tidak berfungsi di bawah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Fikir sejenak, tindakan menuduh MAIS sama dengan mempersoal bidang kuasa Sultan. Maksudnya ia sama dengan tindakan menghina Sultan dan itu adalah kesalahan 3R. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.